Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman-Nya. 真的，亲爱的弟兄姐妹，我们读经文、思想主的话之前，我们先祷告。 Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu di pagi hari ini. 天父上帝，今天早上我们来面向你， Kami rindu bersama-sama membuka firman-Mu ya Tuhan. 很渴望一起读你的经文， Bukalah juga hati kami, 请揭开我们的心， jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, 让我们的心变成一个好的土， supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan, 好让你话语的种子被撒以后， oleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh dan berbuah nyata di dalam hidup kami. 能够在我们生命里面发根、成长、结果子。 Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, hamba-Mu yang menerjemahkan, dan semua kami yang mendengar. 帮我们的两位仆人传讲的、翻译的，还有我们这一些聆听的， Tolonglah kami agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar yang setia, tapi mampukan kami boleh jadi pelaku-pelaku firman-Mu. 帮助我们有能力，不是单单变成一个听道者，也是能够变成行道者。 Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, 奉主耶稣圣名求祷告。 kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. 以下的时间，我们交托在你手中。 Amin. 阿门。 Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersyukur untuk kesempatan kita kembali beribadah kepada Tuhan. 感谢主，我们还有机会能够向主敬拜。 Kenyamanan yang mengerikan atau mematikan menjadi tema kita pada hari ini. 今天要思想的主题是致命的舒适感。 Apakah saudara pernah tertidur di dalam ibadah ketika sedang pendeta atau mungkin yang memimpin pujian sedang mengajak kita bernyanyi atau sedang mendengarkan khotbah? 请问你们是否曾经在教会里面，可能在唱诗，可能在听道的时候，你们睡着？ Biasanya kalau kita datang dengan pasangan kita, suami, istri, atau mungkin dengan anak-anak, mereka mungkin akan mencubit kita supaya ayo bangun. 如果我们来到教会是跟我们的配偶、跟我们的家人，可能他们会捏住我们，叫我们醒来。 Pada pagi hari ini, sama-sama kita akan melihat satu bagian firman Tuhan terkait juga dengan seorang yang ketiduran. 今天早上我们看我们的经文也一样，在教会里面他睡着的人， Walaupun kali ini karena dia tertidur dan terjatuh, dia sampai meninggal dunia. 在故事里面他是睡着了，然后从高层他掉下来死亡。 Mari sama-sama kita membuka di dalam Kisah Rasul 20, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-12, dan ayat ini akan dibacakan di dalam terjemahan berbahasa Mandarin. 我们来一起翻开《使徒行传》第20章第7到第12节。7日的第1日，我们聚会擘饼的时候，保罗因为次日起行，就与他们讲论，只讲到半夜。我们聚会的那座楼上还有些灯烛，有一个少年人名叫犹推古，坐在床台上，困倦沉睡。保罗讲多时，少年人睡熟了，就从3层楼上掉下来，扶起他来，已经死了。保罗下去，伏在他身上，抱着他说：“你们不要发慌，他的灵魂还在身上。”保罗又上去擘饼吃了，谈论许久，直到天亮，这才走了。有人把那童子活活的领来，得的安慰不小。 Di dalam bagian ini kita melihat bagaimana Paulus bertemu dengan jemaat di Troas. 保罗在这里是遇见了一个皮罗斯的教会的一些会徒。 Satu minggu Paulus ada di Troas menjadi satu kesempatan untuk dia menguatkan jemaat. 他在特罗亚有1个星期的时间，让他能够兼顾那边的教会。
Dituliskan di dalam ayat yang ke-7, pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ, karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. 第七那边解释，七日的第一日，我们聚会破饼的时候，保罗因为次日起行，就与他们讲论，只讲到半夜。 Dan kemudian kalau kita melihat apa yang terjadi, disinilah kita bertemu dengan seorang yang dikenal dengan nama Eutikus, yang mungkin tidak ada bagian lain di Alkitab yang membahas tentang dia. 在这一段里面，我们遇见了一个少年人，名叫犹推古，可能在别的经文哪一个部分都没有出这个人的名。 Coba perhatikan ayat 9, dikatakan tentang Eutikus, dia adalah seorang yang muda. 第9节那边解释，有一个少年人。 Di dalam beberapa tafsiran, ada yang memperkirakan usianya antara 10 sampai 17 tahun. Itu istilah orang muda yang digunakan di dalam bahasa Yunani di sini. 犹太文这边写着一个少年人，可能有一些描述，可能年数差不多在10到17岁。 Dituliskan bagaimana Eutikus ini digambarkan sebagai seorang yang ketiduran pada waktu Paulus sedang berkhotbah. 犹推古这边被写着，他当保罗讲道的时候，他就睡着。 Ketepatan Eutikus ini duduknya di jendela pada waktu itu. 刚好那时候犹推古坐在窗台上。 Dan karena itu dia jatuh dari jendela itu, dan ruangan tempat mereka berkumpul ada di lantai 3. Jadi itu pasti lebih dari 6 meter dan dia jatuh dan mati. 他们聚会的是在第3层楼，所以他从3层楼掉下来就死了。 Mungkin kita akan berkata, kamu sih tidur makanya sampai mengalami situasi yang tidak menyenangkan dan akhirnya mati. 我们可能会责怪他说：“你谁叫你睡着，让你遇到不愉快的事情，让你死掉。” Mari kita coba rekonstruksi sejenak untuk melihat hal-hal apa yang sebenarnya juga membuat mungkin sekali atau wajar sekali bagi Eutikus untuk mengalami rasa ngantuk yang dalam. 我们来想一想，去深深的去提炼那时候为什么犹推古会觉得这样的困倦。 Kalau kita memperhatikan, nampaknya Paulus mulai berkhotbah dari malam hari dan itu sampai tengah malam. Kira-kira itu waktu yang diberikan. 这边写着保罗他是从晚上开始讲道，在那边也写着讲到半夜。 Dan kalau kita memperhatikan, beberapa penafsir mengatakan bahwa Eutikus itu adalah nama yang biasa pada budak. Jadi mungkin sekali Eutikus sebagai budak ini sudah kerja cukup keras dari pagi hingga sore, lalu malamnya ikut kebaktian, ikut ibadah. 犹推古这个名字是好像很多身为奴仆用这个名字，可能他身为奴仆，他从白天做工了，已经做了很累。 Di dalam ayat yang ke-9 dikatakan karena Paulus amat lama berbicara, karena besoknya Paulus harus berangkat, jadi banyak hal yang Paulus ingin sampaikan. 因为隔天保罗就要离开了，所以他要讲的很多。 Apa yang terjadi kalau kita perhatikan, nampaknya Paulus tidak hanya berkhotbah satu arah, tetapi istilah yang digunakan adalah dialog atau mungkin juga ada tanya jawab dengan jemaat yang hadir pada waktu itu. 在这里讲叫保罗不是单独方面来讲到的，但是他也能够跟那边的所有听众的
可以提问题、回答问题。 Dan nampaknya ruangan malam hari itu cukup padat sampai-sampai Eutikus ini memilih atau mungkin hanya kebagian di dekat jendela. 那时候可能那个房间的地方很小，所以这个犹推古他选择了坐在窗户的旁边。 Tentu tidak lazim juga untuk duduk di dekat jendela. 坐在窗户边极那边可能不是很正常的。 Jadi kalau kita perhatikan, memang ini sebuah situasi yang tidak mudah, yang tidak nyaman kalau kita lihat dari kondisi yang ada atau yang dipilih oleh Eutikus pada waktu itu. 那时候犹推古所选择坐的地方，可能那时候不是很舒服，不是很好过。 Lalu ada ayat 8, dan saya pikir tidak kebetulan kalau kita memperhatikan para penafsir mencoba merekonstruksi ayat yang ke-8. 第8节那边，我们都可以回想到当时情况是怎么样。 Di ruang atas di mana kami berkumpul dinyalakan banyak lampu. Ingat, ini bukan lampu listrik, tetapi kemungkinan dari obor-obor yang dinyalakan untuk di dalam ruangan. 我们聚会的那座楼上还有好些灯烛，记得这个灯不是我们现在的电灯，可能是一种蜡烛。 Ada penafsir yang mengatakan karena itulah bayangkan sebuah ruangan yang penuh orang, tentunya dengan ada obor-obor lampu yang menyala, maka ruangan itu pasti cukup penuh dengan asap sehingga oksigen kurang. Dan sebenarnya Eutikus sudah coba nampaknya duduk di dekat jendela, mungkin di situ udara lebih baik untuk dia. 小小的空间，挤挤很多的人，而且是用火灯的那边冒起来的烟很多，阳气可能不足，所以这个犹推古选择了坐在窗户的边边，让他能够吸比较新鲜的空气。 Dan secara biologis, kalau oksigen berkurang, itu biasanya orang cepat ngantuk. 如果我们以物理方面来去生物那边来去看，如果氧气不足，会让人觉得很困。 Jadi coba bayangkan situasinya, kemungkinan Eutikus sudah cukup lelah bekerja dari pagi, lalu dilanjut lagi situasi ruangan, ditambah lagi pengkhotbahnya yang cukup panjang dalam menyampaikan bagian firman ataupun dialog pada malam itu. 有几个可能性，第一，可能他做工做了已经很累；第二，空间的很小的情况；第三，讲道者讲得很长很久。 Sulit bagi kita untuk menentukan ini salahnya siapa, salah pengkhotbahnya kah, salah Eutikusnya kah, atau salah ruangannya. 很难说谁的错，讲道人的错吗？还是犹推古的错吗？还是空间的错？ Kalau kita perhatikan, nampaknya Eutikus berjuang juga karena istilah yang digunakan, dia tidak dapat menahan kantuknya. Berarti dia sudah cukup menahan, tapi akhirnya tertidur juga. 在这里说，可能他已经撑的是非常的撑着，但是到最后还是睡饱了。 Akhirnya ditulis di ayat yang selanjutnya, akhirnya ia tertidur lelap. 然后这个少年人就睡熟了。 Dan apa yang terjadi? Dia jatuh dan mati. 然后到最后他就掉下来死亡。 Jemaat yang dikasihi Tuhan, situasi ini sesuatu yang tidak mudah. Dan termasuk juga bagi orang-orang lain yang saya pikir juga ada di dalam ruangan itu, bukan hanya bagi Eutikus. 这种情况可能不是单单对犹推古觉得很难，但是对那时候在里面的人，可能所有的人觉得很难的。 Saya lagi coba berpikir, apakah ada jemaat lain yang berkumpul juga yang ngantuk pada waktu itu selain Eutikus? 我再想一想，那时候是否有别的会友，除了犹推古那边也觉得很困？
Mungkin saja ada, tetapi mereka berusaha menahan kantuknya. 也许有的也是一样的困，但是他们努力的撑着。 Selanjutnya dari cerita ini kita melihat bagaimana Paulus menghentikan percakapan itu, lalu kemudian turun di ayat yang ke-10, turun ke bawah, merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut, sebab ia masih hidup." 第10节那边说，保罗下去，伏在他身上，抱着他说：“你们不要发慌，他的灵魂还在身上。” Dan apa yang terjadi kemudian? Paulus dikatakan setelah itu kembali di ayat 11, kembali di ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti, lalu makan. Habis makan masih lama lagi ia berbicara, sampai fajar menyingsing, kemudian ia berangkat. 第11节，保罗又上去擘饼吃了，谈论许久，直到天亮，这才走了。 Jemaat yang dikasihi Tuhan, bayangkan setelah Paulus membangkitkan Eutikus, lalu dia kembali lagi dan mulai mengajar lagi sampai dikatakan fajar menyingsing. 他想一想，保罗已经让了犹推古从死里复活，他又上去，又擘饼吃了，又开始讲到天亮。 Dan ayat yang ke-12 dituliskan, sementara itu mereka mengantarkan orang muda itu, Eutikus itu, hidup ke rumahnya. Dan mereka semua merasa sangat terhibur. 12节那边有人把那童子活活的领来，得的安慰不小。 Kehadiran Paulus dan kuasa Allah yang bekerja membawa sukacita bagi jemaat yang berkumpul. 保罗的同在，神的全能让他们聚集的人觉得很有喜乐。 Inilah situasi yang bisa kita bahas di dalam apa yang terjadi pada Eutikus. 这个情况是我们要讲论的关于犹推古身上。 Mungkin yang perlu kita pikirkan dalam aplikasi bagi kita saat ini, 我们再想一想，如果是以实际方面，现在对于我们， bagaimana dengan kita yang mengikuti ibadah pada saat ini? 那请问我们现在正在参与敬拜的怎么样？ Hal-hal apakah yang perlu kita waspadai supaya kita tidak tertidur di dalam ibadah? 什么事情我们必须要去防备，让我们不要在崇拜会里面睡着？ Tentu ada situasi-situasi yang terjadi di sekitar kita yang mungkin membuat kita mengantuk. 也许有事在我们周围发生的事情，让我们觉得很困。 Jika merefleksikan kisah Eutikus ini, tentu kita tidak mencari apa yang salah karena sangat sulit menentukan apa yang sebenarnya menjadi permasalahan utama. 如果按照犹推古的故事来讲，很难去判定哪一个方面是错误的。 Apalagi kalau itu hal-hal di luar kontrol kita, maksudnya di luar diri kita, tidak sanggup kita kontrol semuanya. 甚至如果那个是因为我们控制不了的事情， Tetapi ada hal-hal yang secara pribadi harusnya bisa kita kontrol untuk menikmati ibadah lebih baik. 有些事情是在我们的控制范围之内，所以让我们能够享受崇拜会。 Apalagi pada waktu online seperti ini, tantangannya tentunya semakin besar. 而且是这种方式线上的敬拜挑战更多。 Misalnya kalau kita harus ibadah jam 8 pagi, jam berapa kita tidur semalam? 比方说我们8点早上敬拜，请问昨天晚上是几点睡？ Itu bisa kita kontrol, itu bisa kita atur, itu ada di dalam disiplin kita. 这个是属于我们的秩序，我们能够控制的。 Sehingga ketika kita masuk di dalam ibadah, apakah kita benar-benar siap menikmati ibadah tersebut, berjumpa dengan Tuhan?
所以当我们参与了这个敬拜，是否我们预备了好的心来面向我们的主？ Mungkin karena banyak yang merasa, ibadahnya online, ya nggak apa-apa, tidak mandi juga tidak apa-apa. 可能有的人以为是线上的敬拜，所以不洗澡也不成问题。 Jadi kemudian dengan situasi yang seperti itu bisa jadi waktu mengikuti ibadah online kita juga jadi tidak konsentrasi. 这样的状况，当我们参与敬拜，也是让我们没有很专心的。 Atau buat kita yang online saat ini, tantangannya seringkali begini. Kita ikut ibadah, tapi pada saat yang sama kita buka Facebook, pada saat yang sama kita cek HP kita, kita balas pesan di status di WhatsApp, dan itu mungkin mengganggu kita. 也是对于我们现在参与线上的敬拜，同时也一边上网发简讯之类。 Ada banyak hal di sekitar kita yang perlu kita sama-sama waspadai supaya kita tetap bisa menikmati ibadah dengan fokus kepada Tuhan. 有很多事情在我们的周围，我们必须要去防备，让我们能够好好的享受与主同在的时间。 Mungkin perjuangan kita berbeda dengan perjuangan Eutikus pada masa itu. 可能我们的奋斗跟犹推古那时的奋斗不一样， Tetapi tujuannya sama, untuk bertahan dan boleh fokus kepada Allah, memberi yang terbaik di dalam ibadah-ibadah kita kepada Allah. 但是目的是一样的，是要撑着专心献上自己的最好来参与这个崇拜。 Jangan biarkan berbagai kenyamanan yang ada di sekitar kita mengganggu atau mengalihkan fokus kita dari fokus kepada Allah dalam ibadah kepadanya. 不要让我们四周围的舒适感，让我们移开了我们的对主的专心。 Eutikus seorang tokoh yang jarang diangkat karena juga ceritanya singkat sekali di Alkitab. 犹推古这个人很少有人提起，因为他的故事在圣经里面也是很短。 Tetapi kisah ini mengingatkan kita, bahkan membawa kita dalam refleksi bagaimana kita pun juga harusnya berjuang di dalam ibadah kepada Tuhan. 他的故事也提醒了我们，我们也应当怎么样在敬拜里面也是要撑着，把注意力集中给予我们的主。 Saya rindu kita sama-sama boleh meresponi di hadapan Tuhan dari apa yang kita pelajari hari ini. 我们来一起在主的面前来给我们的反应。 Mari kita mengambil langkah-langkah yang tepat, komitmen yang bisa kita lakukan supaya kita bisa beribadah lebih baik. 我们来自己下定决心，拿个决志，让我们能够参与敬拜会更好。 Mungkin kita perlu tidur yang cukup sebelum ibadah. 可能要昨天晚上要睡觉的要足够。 Mungkin kita perlu mandi dulu sehingga ibadah pun segar dan siap berjumpa dengan Tuhan. 可能之前也是要洗澡，让自己感觉比较新鲜。 Mungkin kita perlu matikan notifikasi yang ada di HP kita supaya tidak mengganggu kita pada waktu kita datang beribadah. 也许可能把手机那些通告的之类，要先把它关闭。 Mungkin kita perlu ikut bernyanyi pada waktu song leader mengajak kita menyanyi, sehingga kita tidak hanya nonton, tetapi kita juga ikut bernyanyi beribadah. 当主理唱歌的时候，我们不要单单听他唱歌，也要一边的发出声音来颂赞主。 Ini bukan untuk orang muda saja seperti Eutikus, 这不是单单对年轻人像犹推古， tapi untuk semua kita, baik yang tua, yang menjadi teladan seharusnya maupun yang muda, kita semua hari ini merefleksikan firman-Nya. 而且是对于所有的人，老少都要做出反应。
Kiranya kita boleh menjadi orang-orang yang berjuang menikmati indahnya ibadah dengan Tuhan. 让我们能够变成一种人，努力的奋斗，好让能够享受主的崇拜会。 Kiranya kita bukan hanya jadi pendengar firman, tetapi boleh jadi pelaku firman-Nya. 不是单单变成一个听道者，但是能够变成一个行道者。 Amin. 阿门。 Mari kita berdoa. 我们来祷告。 Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. 主啊，感谢你今天的话语， Terima kasih untuk refleksi kami dari kehidupan Eutikus. 感谢我们今天能够从犹推古的故事来学习。 Dan kami mengaku di hadapan-Mu bukan hanya masalahnya orang muda, tetapi masalah kami semua yang seringkali sulit fokus waktu beribadah. 我们也承认在你面前不是单单年轻人的问题，但是所有人的问题，很难在崇拜会里面集中精神注意力。 Mungkin kadang-kadang kami menyalahkan khotbahnya kepanjangan, lagunya kurang menarik, tetapi sebenarnya ada hal-hal dalam diri kami yang harusnya bisa kami kontrol. 也许我们都只怪别人讲道不好听，歌唱也没有精神，但是都是借口理由。 Karena itu Tuhan tolonglah kami, agar sekali lagi kami bukan hanya jadi pendengar firman, tapi mampukan kami jadi pelaku-pelaku firman-Mu. 求主帮助我们，不要单单变成听道者，给我们能力，让我们能够变成行道者。 Kami sekali lagi bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. 奉主耶稣圣名求祷告， Kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. 祈求感恩主， Amin. 阿门。